الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala suruhannya, menjauhi segala larangannya. Semoga kita sentiasa dipayungi rahmat dan keberkatan di dunia hingga akhirat. Bersempena dengan pelancaran pelan pemulihan negara, maka mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Teguh Kita Menang Bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perpaduan adalah asas kepada kemakmuran negara. Ianya memerlukan penglibatan semua pihak, sama ada para pemimpin dan setiap warga negara, biarpun berbeza bangsa, pangkat dan pegangan agama. Sebagai umat Islam, kita wajib berpegang teguh terhadap tuntutan agama dan memelihara nilai perpaduan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, iaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Pada 15 Jun 2021 Selasa, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pelan pemulihan negara, iaitu peralihan fasa PKP secara berperingkat, yang merupakan satu strategi peralihan keluar secara berfasa dari kemelut pandemik COVID-19. Kita ketahui bahawa jumlah kes positif COVID-19 masih berada pada tahap yang membimbangkan. Namun kita juga merasa resah terhadap keadaan ekonomi negara yang sedang melalui cabaran untuk mengekalkan kestabilannya. Justru kerajaan telah merangka satu pelan pemulihan bagi memastikan negara kita berjaya untuk bebas daripada cengkaman pandemik yang menjadi halangan utama kita hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kerajaan telah merangka pelan ini dengan membuat pertimbangan sebaik mungkin bagi memastikan supaya setiap keputusan yang diambil adalah untuk melindungi nyawa dan memastikan kelangsungan hidup rakyat. Ia juga mengambil kira ancaman COVID-19 yang masih menular dalam komuniti dan bilangan kes aktif yang tinggal di hospital. Pelan ini merupakan satu panduan yang dirangka secara berhati-hati berdasarkan data dan sains untuk membolehkan kita semua kembali kepada kehidupan harian biasa hendaknya. Di samping itu, peningkatan bekalan vaksin sebanyak 16 juta dos pada hujung bulan Julai ini serta peningkatan kadar pemberian vaksin harian telah memberikan harapan kepada kita untuk menjayakan pelan pemulihan negara. Strategi pelan pemulihan negara merangkumi 4 fasa dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang utama. Kita sekarang berada di fasa pertama, iaitu PKP dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya perkhidmatan perlu sahaja dibenarkan beroperasi. Maka nilai ambang untuk peralihan ke fasa seterusnya diukur apabila purata kes positif berada di bawah paras 4,000 kes sehari. Penggunaan katil di ICU berada pada tahap sederhana dan kadar vaksinasi populasi negara telah mencapai 10%,
yang menerima 2 dos suntikan vaksin. Manakala fasa kedua pula merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal dengan ketat. Aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi manakala yang tidak tersenarai masih ditutup. Nilai ambang untuk peralihan ke fasa seterusnya ditentukan apabila jumlah kes positif harian berada di bawah 2,000 kes. Penggunaan katil di ICU adalah mencukupi dan kadar vaksinasi populasi negara mencapai 40% yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa ketiga pula melibatkan peralihan daripada pendekatan senarai positif kepada senarai negatif, iaitu di mana semua aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19 yang masih ditutup. Maka daripada fasa ketiga kita akan dapat beralih kepada fasa keempat sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang purata berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke paras bawah 500 kes. Sistem kesihatan awam berada di paras selamat, termasuk kadar penggunaan katil di ICU di paras mencukupi, dan 60% populasi negara ini telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa keempat adalah fasa terakhir pelan pemulihan negara di mana kita seboleh mungkin dapat kembali semula kepada norma kehidupan seharian. Semua sektor ekonomi akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dibenarkan, perjalanan rentas negeri dibolehkan, dan pelancongan domestik juga akan dibuka tertakluk kepada SOP yang ketat. Fasa ini dapat dilaksanakan apabila bilangan kes COVID-19 adalah rendah, sistem kesihatan awam di tahap selamat, dan program vaksinasi telah mencapai tahap imuniti berkelompok atau herd immunity selewatnya pada akhir tahun ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah masanya kita membuktikan kecintaan kepada negara tercinta. Keteguhan kita dalam memastikan kejayaan melawan ataupun mengharungi pandemik COVID-19 mestilah dibuktikan dengan semua pihak berganding bahu menjayakan pelan pemulihan ini dengan memberikan sokongan penuh kepada setiap usaha dan tindakan yang telah direncanakan. Ingatlah bahawa keteguhan kita ini adalah demi kebaikan agar kesejahteraan negara terus dapat dinikmati. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ah." Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan yang saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Lalu baginda memasukkan antara jari-jarinya. Mimbar ingin mengingatkan janganlah timbul sikap prejudis sehingga menjadi penyebab kepada sebaran maklumat yang tidak benar, mempengaruhi orang lain sehingga melanggar undang-undang dan peraturan, membuat kritikan dan tomahan yang sia-sia di media-media sosial, dan pelbagai lagi tindakan yang boleh menggagalkan pelan pemulihan ini. Kepada mereka yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin, segeralah berbuat demikian di aplikasi MySejahtera. Sehingga kini jumlah mereka yang telah mendaftar adalah seramai kira-kira lebih kurang 13.8 juta. Sasaran kita adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 26 juta populasi di Malaysia diberi vaksin menjelang akhir tahun bagi mencapai imuniti kelompok. Sementara itu kita mestilah terus bersabar dan berdisiplin. Amalkan disiplin kendiri yang tinggi walaupun sudah divaksinasi. Lebih tinggi disiplin kita menjaga SOP, lebih cepat kes-kes harian COVID-19 akan turun. Lebih ramai daripada kita mendapat suntikan vaksin, insya-Allah lebih cepat kita mencapai imuniti kelompok, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat keluar daripada krisis yang sedang kita hadapi ini bersama-sama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah, pertama, sebagai umat Islam kita wajib berpegang teguh terhadap tuntutan agama dan memelihara nilai perpaduan sesama kita. Yang kedua,
kita mestilah berganding bahu menjayakan plan pemulihan negara dengan memberikan sokongan penuh kepada setiap usaha dan tindakan yang telah direncanakan. Ketiga, tingkatkan disiplin diri, mematuhi setiap SOP dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga plan pemulihan negara ini akan menemui kejayaan. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang mana bermaksud, dan taatilah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبدولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syahib Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bintil marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajiban salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya.
demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan, ya Allah. Kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, balak, bencana, wabak, penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.